Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa shrah 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sebenar-benar. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasihi sekalian, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri lagi peluang kepada kita untuk hidup lagi sehari lagi insya-Allah sehingga ke saat ini, kerana kita masih lagi diberi lagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu apa yang kita buat selama ni yang menjadikan Allah pilih kita pada malam ini untuk terus didoakan oleh Allah dan para malaikatnya. Kerana bukan kerana kita baik, bukan kerana kita ni sebab ada perkara yang kita buat yang Allah redha, tapi hari ini mak ayah, selain daripada Allah pilih untuk kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini, dua sebab yang lain. Yang pertamanya adalah disebabkan berkat selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang kedua mak ayah, kenapa kita ada dekat sini? Kerana doa mak kita dulu yang mana Allah kabulkan pada malam ini, yang mana mak nak dulu kita jadi orang-orang yang betul-betul istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ni Allah perkenankan doa mak kita dulu. Dan maka inilah peluang yang sebaik-baiknya kita gunakan pada malam ini, khususnya untuk kita terus tetap kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan kita semua niat bahawasanya kita hadir pada malam ini bukan sekadar untuk kita isi masa-masa lapang. Kita hadir pada malam ini bukan sekadar kita nak memenuhi saf-saf orang yang berkuliah. Kita hadir pada malam ini bukan sekadar kita ni nak tunjuk kita orang baik dalam kampung bertamalim. Kita hadir pada malam ini dengan niat, dengan tujuan kita nakkan sesuatu dalam majlis ilmu pada malam ini.
Bahawasanya duduk dalam majlis ilmu ni mak ayah lebih baik daripada kita buat solat 1000 rakaat, lebih baik daripada kita menziarahi 1000 orang sakit, lebih baik daripada kita mengiringi 1000 jenazah ke kuburan. Bayang mak ayah, dalam waktu antara maghrib dengan isyak ni kalau kita semayang dapat tak 1000 rakaat? Ui, jenuh. Tengok muka seorang-seorang kalau semayang 1000 rakaat ni mak ayah, letih, monyok je memasing. Tapi hanya duduk dalam majlis ilmu malam ni mak ayah, insya-Allah mudah-mudahan ada keberkatan pun asbab kerana hidayah, taufik wal ma'unah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu dibacakan, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Maksudnya apa? Ia berkisah daripada kisah zaman Nabi SAW. Ada seorang ahli sihir itu mak ayah, nama dia Dhammam As-Sa'labi. Dhammam ni dia rasa kesian, walaupun dia ahli sihir, dia kesian tengok Nabi kita Muhammad SAW. Sebab apa dia kesian? Sebab Nabi kita Muhammad SAW ni tiap-tiap hari kena tuduh sebagai orang gila, orang bodoh, orang tak betul. Jadi apa kata Dhammam ni mak ayah? Ya Rasulullah, aku ni bukan nak kata aku ni baik, tapi aku panggil ni dengan tujuan supaya aku boleh bagi sikit air jampi dekat engkau ni. Dhammam ni nak bagi air jampi dekat Nabi mak ayah. Punyalah dia ni kafir. Dia kata, bagilah aku ni nak buat air supaya orang dah tak boleh nak kata kat engkau lagi. Kerana aku kesian tengok engkau ditomah setiap hari macam ni. Maka apa kata Nabi SAW? Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Apa maksudnya? Segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu. Hanya kepada engkau sahajalah yang aku mohon pertolongan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan aku mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas segala apa yang terjadi pada atas diri aku. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah nak beri hidayah, maka Allah tak pilih siapa pun. Dan barang siapa yang Allah tak nak beri hidayah, buatlah macam mana pun mak ayah, hari ini kita takkan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, bila mana kali pertama jawatan kuasa masjid minta saya untuk beri kuliah pada malam ini, kadang-kadang saya terfikir, apalah balak yang Allah beri pada saya. Bukan rezeki, apalah balak yang Allah turunkan pada saya mak ayah, sehingga kan Allah uji dengan begitu hebat. Saya berada di atas, saya berada di depan mak ayah bukan kerana saya baik, tapi mudah-mudahan dengan ilmu, dengan apa yang kita kongsi bersama, mudah-mudahan menjadi satu jariah pada kita semua. Dan kalau ikut kelaziman pada malam ini, jemaah kita baca surah Yasin, tiba-tiba datang pula ustaz ni, dah lah kecil, tak answer pula tu, duk bercakap pula dekat depan ni, cerita nak bagi tentang kebaikan. Sambung pula kitab ustaz yang lama. Jadi apa pun mak ayah, seperti mana yang saya sebut tadi ni, hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai cara. Belum tentu kita baca Yasin, belum tentu kita dengar kuliah, belum tentu kita hari ni buat baik, tapi hidayah Allah pasti akan diberi kepada orang-orang yang ikhlas, mukhlisina lahuddin. Sebab itu ulama Ibnu Athaillah dia kata apa mak ayah, kelihatan kamu sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya kamu sedang memuji diri kamu sendiri. Kelihatan kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rupa-rupanya kita sedang memuji diri kita sendiri. Lagi banyak kita sebut nama Allah,
lagi besar kita rasa kita ni orang yang lebih baik. Lagi banyak kita sebut nama Allah, lagi yakin kita ni masuk dalam syurga. Lagi besar kita sebut nama Allah, lagi banyak kita sebut nama Allah, lagi banyak kita buat baik, lagi kita pandang hina pada orang yang lain. Ini yang katanya bahawasanya ulama tasawuf dia kata apa? Orang yang melaungkan azan itu lebih mulia daripada anjing yang menyala. Bayangkan ulama tasawuf dia kata apa, mak? Orang yang melaungkan azan tu lagi hina. Bukan lagi mulia, lagi hina daripada anjing yang menyala. Kenapa kamu berkata begitu? Bahawa sesungguhnya orang yang melaungkan azan ini dia dapat pahala sebab dia panggil orang supaya menunaikan solat. Kemudian dalam azan tersebut dia mengucap kalimah-kalimah tauhid dan seterusnya. Orang yang melaungkan azan ini menurutkan syiar Nabi SAW. Kenapa kamu kata dia ni lagi hina daripada anjing? Maka kata ulama tasawuf tersebut, kerana sesungguhnya orang yang melaungkan azan itu apabila terdapat ciri-ciri ujub, sum'ah, takabur, riak dan sebagainya, maka dia lebih hina daripada anjing yang mana dia menyalak hanya semata-mata dia taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala biiznillah. Anjing dia menyalak mak ayah, dia tak berdosa pun. Sedangkan dia anjing. Kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath, kata Allah Subhanahu wa taala. Anjing perangai dia, lidah dia kalau panggil dia tetap terkeluar, kalau halau pun dia tetap juga terkeluar juga. Maka kita hari ini insya-Allah dengan keberkatan kita nak buka kitab sambungan daripada tuan guru kita yang sebelum ini, iaitu kitab Penawar Hati ni mak ayah. Mudah-mudahan dia jadi salah satu asbab pada kita untuk kita nilai balik diri kita hari ini agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi, bismillahil syafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fasal yang kedua iaitu telinga. Ini yang saya dimaklumkan kali yang terakhir berhenti muka surat 8. Telinga. Sebelum saya baca kitab ni mak ayah, saya nak tanya mak ayah dulu, kita mendengar menggunakan apa mak? Siapa tak dapat jawapan hari ni lah hari terakhir saya mengajar kat sini. Lepas ni saya tak nak mengajar dah. Kita mengajar pula dah. Kita mendengar guna apa? Telinga. Orang pekak ada telinga tak? Habis tu kenapa dia tak boleh dengar? Kata guna telinga. Habis orang pekak pun ada telinga juga, kan? Sebab dia pekak. Baik. Ada sebahagian ulama dia kata kita mendengar menggunakan telinga. Sebahagian ulama atau sahabat lain mengatakan kita mendengar menggunakan hati. Kita mendengar menggunakan hati. Kerana apa? Telinga ni adalah sebagai alat sahaja. Telinga ni adalah sebagai alat sahaja. Bahawasanya kata ulama, ada perkara yang kita miliki tapi kita tak menikmati. Ada perkara yang kita menikmati tapi kita tak memiliki. Ada yang lagi teruk, dia tak menikmati, tak memiliki. Dan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, menikmati dan dia memiliki segala apa yang ada di atas bumi ini dan seluruhnya. Maka atas asbab itu kata Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Allah tak sebut asai apa? Basarna wa ata'na, kami lihat kemudian kami taat. Tak ada.
Ataupun kallamna wa ata'na, kami kena bercakap dulu baru taat. Tak ada. Allah sebut apa? Sami'na wa ata'na, dengar, taat. Tutup telinga mak, tutup telinga kita semua, tapi kita masih lagi dapat tengok. Tutup telinga, agak-agak mak ayah boleh tak dengar apa yang saya sedang cakap ni mak ayah. Mungkin tak dengar. Kalau orang pekak, dia cuma tak boleh nak bagi apa-apa. Tapi kalau kita tutup mata, telinga ni masih boleh dengar. Masih boleh dengar lagi. Sebab itu kalau mak ayah masih ingat, saya pernah cakap dulu awal kuliah saya, kalau orang yang tutup mata tu mak ayah, dia bukan tidur, dia dengar. Dia dengar apa yang kita sedang sampaikan dalam kuliah mak ayah. Kalau mak ayah nak tidur, tidur, saya tak marah. Kalau saya punya penyampaian bosan mak ayah, angkat tangan, ustaz tolong berhenti ustaz, kita baca Yasin lagi bagus. Baik. Jadinya hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, sami'na wa ata'na. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa telinga itu Allah Ta'ala jadikan bagimu kerana beberapa faedah duniawi dan ukhrawi. Maka antara faedah duniawi, bersedap-sedap dengan yang didengar, membawa kepada memahami segala perkataan yang didengar. Hari ini semua ada nikmat kita mendengar. Kita nikmat, tapi kita memiliki tak mak ya? Kita memiliki tak nikmat tu? Itu mak ayah kena jawab sendirilah. Kalau dia betul menikmati dan memiliki, maka hari ni mak ayah, dia ni adalah orang yang betul-betul taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala daripada lubuk hati yang paling dalam. Nad'uka rabbi minal a'maqi. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala daripada lubuk hati yang paling dalam sekali. Kita dengar, kita taat. Dan antara faedah ukhrawi ialah mendengar Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar segala ilmu yang memberi manfaat. Oleh itu, kerana pendengaran itu banyak faedahnya, maka ia lebih baik daripada penglihatan, kerana kebanyakan faedah penglihatan itu bersifat keduniaan dan kebanyakan faedah pendengaran itu bersifat keakhiratan. Dan kerana itulah engkau dapati yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Jadi yang hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasihi sekalian, maka kalau kita baca je mak ayah, agak boleh faham. Sekadar kita baca tanpa kita faham, maka dia akan jadi sesat. Jadi apa maksudnya dekat sini? Kita mendengar, kalau niat dia untuk duniawi, maka dia akan jadi perkara dunia semata-mata. Tapi kalau kita niat dengan ukhrawi, dengan akhirat, dengan faedah akhirat, maka ia akan jadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Ada satu kisah seorang buta dengan seorang lumpuh mak ayah. Ada satu kisah antara seorang buta dengan seorang lumpuh. Si buta ni dia tak nampak, yang lumpuh ni dia tak boleh bergerak. Kalau nak pergi mana-mana, dua orang ni dia tak akan berpisah. Maka si buta ni akan dukunglah si lumpuh ni, bawa si lumpuh ke mana-mana, apa-apa sahaja, maka dia akan dengar cakap si lumpuh. Sebab si lumpuh ni walaupun dia tak boleh bergerak, mata dia tetap nampak. Satu hari dia ditangkap mencuri. Dia ditangkap mencuri. Persoalan dia, siapa yang patut disalahkan? Orang buta ke yang si lumpuh? Ada orang kata lumpuh. Lumpuh kata, bukan saya.
Dia yang buat tunjuk pada si buta. Yang buta kata, saya tak tahu, saya cuma ikut cakap si lumpuh, saya mana nampak. Dia tak tahu pun. Lumpuh kata, iyalah, memanglah dia tak nampak, tapi yang buat dia siapa? Agak-agak mak, siapa salah tu? Jawapan dia dua-dua salah. Jawapan dia dua-dua salah. Itu gambaran apa dia ni mak ayah? Gambaran roh dengan kita punya jasad. Roh ni merujuk kepada orang yang apa? Roh ni merujuk kepada orang yang lumpuh mak ayah. Roh kita nampak semua perkara yang baik, perkara yang buruk, tapi dia mampu tak nak pacu kita hari ni? Tak mampu. Sebab yang bergerak ni, mata ni menengok, melihat. Tapi yang sebenarnya, dia tak nampak pun apa sebenarnya yang kita lihat. Atas sebab itulah, sebab kerana lumpuhnya dalam hati kita hari ni, menyebabkan kita ni semakin hari semakin lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi dengan zikrullah-nya. Dah kalau tadi hati semakin lalai. Sebab tu ulama' kata, macam mana ni saya dah berbuat ibadat 30 tahun lamanya. Saya dah baca menonton ilmu ni bertahun-tahun lamanya. Tapi semakin hati, kenapa hati saya ni semakin lama semakin lalai? Kenapa jadi macam ni? Maka Tok Guru dia kata apa? Kalau macam tu, kau cukurlah semua janggut kau, rambut kau, semua kau cukur. Kemudian pakaian kamu tu tukar dengan pakaian yang compang-camping. Pergi dekat tengah pasar sana, bawa satu pundi kacang hijau. Kemudian panggil semua orang. Siapa yang nak tampar saya hari ni, silakan. Saya akan hadiahkan 1 biji kacang hijau. Agak-agak kita boleh buat tak macam tu mak ayah? Woi, gila. Mana mungkin aku boleh buat macam tu, kata dia. Aku tak akan boleh buat macam tu. Sebab apa? Sebab dengan apa yang ada pada diri aku hari ni, aku cuma tanya, macam mana cara aku ni dapat kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab aku dah buat ibadat, banyak kali buat ibadat. Menuntut ilmu macam-macam. Lagi banyak aku menuntut ilmu, lagi aku tak tahu apa-apa. Kenapa sampai boleh jadi macam ni? Tok Guru dia kata, pergi dekat tengah pasar sana, kau cukur semua rambut, janggut kau semua cukur, tukar semua baju kau jadi yang compang-camping, bawa 1 pundi kacang hijau, suruh orang-orang dekat pasar tu pergi lempang kau. Siapa yang lempang saya hari ni, saya hadiahkan 1 biji kacang hijau. Maka dia kata, aku tak boleh buat macam ni. Memang aku tak boleh buat. Sebab kamu rasakan bahawasanya kamu ni adalah yang terbaik berbanding dengan orang lain. Kita nak menanamkan rasa hina kita ni mak ayah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kenapa hari ni kita buat kelihatan mulut kita menyebut nama Allah, tapi sebenarnya mulut kita memuji diri kita sendiri. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, maka itulah perumpamaan orang buta dengan orang lumpuh, kata ulama. Ada kalanya orang lumpuh ni dia nampak segala perkara yang baik, yang buruk berdasarkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah ni pula mak ayah ada 5 jenis. Hidayah ada berapa jenis mak? 5 jenis semuanya. 4 daripadanya melalui panca indera. Hanya 1 sahaja yang dia akan masuk melalui telinga. Apa tu? Yang pertama hidayatul fitrah, yang kedua hidayatul khawas, yang ketiga hidayatul din. Okey. Saya ulang balik. Yang pertama hidayatul fitrah, yang kedua hidayatul khawas, yang ketiga hidayatul din, yang keempat hidayatul aqli, yang kelima hidayatul taufiq wal ma'unah. Hidayatul fitrah. Apa maksud hidayatul fitrah ni mak ayah? Petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak kecil lagi. Mak,
Apa petunjuk dari kecil lagi? Budak kalau dia menangis, budak baby kalau menangis, sebab apa? Sebab dia nak susu, betul? Biar semut gigit perut dia pun, mak kita pun tenyeh juga dengan susu. Biar kepala dia gatal pun, tenyeh juga dengan susu. Biar kaki dia sakit pun, tenyeh juga dengan susu. Sebab kita berpandu pada apa? Mata kita nampak, oi budak menangis. Hidayatul fitrah. Memang fitrah budak macam tu. Yang kedua, hidayatul khawas. Apa maksud hidayatul khawas? Iaitu kita berinteraksi dengan petunjuk alam sekeliling. Kalau guruh dekat langit, tanda dia apa? Nak hujan. Perut kalau bunyi, tanda apa? Lapar. Itu hidayatul khawas tu. Kita berinteraksi dengan alam sekeliling. Sebab itu tok kenali, waliullah tok kenali. Sehingga satu ketika mak ayah dia tengok ulat ni dia jatuh. Ulat tu jatuh daripada kaki dia. Ulat jatuh kat kaki dia, dia kata apa? Ya Allah, ulat ni jatuh. Kalaulah dia ni jatuh, dia tak ada tempat nak makan dah, dia cakap. Maka apa dia buat? Ambil balik, masuk dalam kaki. Sampai macam tu sekali. Dia berinteraksi dengan apa yang Allah beri pada dia. Supaya apa? Dia nakkan segala-galanya. Apa yang Allah beri pada dia itu, dia kena syukur. Sebab itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Orang yang sifat tenang, orang yang nak bahagia, orang yang nak selamat, orang yang berjaya, tanda dia tiga. Yang pertama syukur, yang kedua sabar, yang ketiga istighfar. Syukur, maqam dia lagi tinggi banding sabar. Kita hari ni kena buang kerja mak ayah. Tapi masalah dia, orang yang kalau diuji ni, kalau ada sikit iman dia akan tetap kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Dia tak tetap automatik mulut dia sebut nama Allah. Ya Allah. Tapi syukur, hari ni berapa orang yang syukur mak ayah sebab Allah pilih dia duduk dalam rumah Allah, didoakan oleh beribu-ribu para malaikat. Berapa orang nanti yang dia balik mak ayah, lepas solat jemaah ni, waktu solat isyak lepas ni, dia balik rumah terus sujud syukur. Ada tak pernah buat macam tu? Yang kita buat sujud syukur selalu 3 benda je ni mak ayah. Yang pertama, dapat anak, syukur. Yang kedua, lepas kahwin, lepas akad nikah, sujud syukur. Yang ketiga, kalau boleh jual tanah. Sujud syukur tu. Itu sujud syukur. Itu maksud syukur pada kita. Tapi sebenarnya maqam syukur ni lagi tinggi daripada maqam sabar. Sabar ni memang kena sabar. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan hidup mati liyabluwakum, untuk diuji. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Amal baik ni mak ayah, kita duk baca tafsir, bukan maksud dia semayang, bukan maksud dengar kuliah, bukan maksud baca Quran, bukan maksud sedekah, bukan. Amal baik ni mak ayah, dia umum. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala ni umum. Umum macam mana? Kalau jadi bapa yang baik. Kalau jadi mak yang baik. Kalau jadi orang kampung yang baik. Jadi cikgu yang baik. Jadi anak-anak yang baik. Semua. Syukur. Ni dia berinteraksi dengan alam sekitar. Tok kenali nampak ulat macam tu, Allah syukur. Syukur sebab apa? Syukur sebab dia dapat berbakti pada makhluk lain mak ayah. Nampak? Macam tu sekali. Macam tu sekali. Kita mak ayah duduk kat kedai makan, duduk dekat kedai makan, ada 60 meja kiri kanan kita. Dulu lah, sebelum PKP dululah. Sekarang mana boleh kan? Ada lebih kurang 60 table mak ayah keliling kita. Tapi tiba-tiba mak ayah, tengah-tengah kita makan tu lah, kucing duk melisik kat kaki, miau. Kita kata, tak ada ke meja lain, aku tengah makan ni, kau juga yang datang. Kau main banyak lagi meja lain yang kau boleh datang, apa pasal kau datang kat sini? Kalau orang yang tahu maksud syukur, sabar, istighfar mak ayah, dia akan kata apa?
Ni Allah nak hantar kucing, nak bagi tahu kau tengah makan rezeki yang berkat. Aku nak tengok kau nak tak kongsi dengan makhluk yang lain. Tu. Pergi masuk hutan. Masuk 20 orang sekaligus mak ayah. Tapi kita seorang lah yang nyamuk pergi hisap kita punya darah. Kita pun tanya kat orang, apa pasal lah kau ni, tak ada ke kena gigit nyamuk, aku lunyai ni, orang kata. Apa sebab? Kalau orang yang fikir syukur, apa dia kata? Alhamdulillah, mungkin ini asbab Allah hantar nyamuk untuk buang benda-benda yang syubhat dalam badan aku ni. Hisaplah nyamuk ni. Tapi kita tahu apa kan? Selagi boleh marah lah. Itu hidayatul khawas. Betul, tunjuk alam sekeliling. Banyak sebenarnya. Yang ketiga, hidayatul din. Hidayah agama. Tunjuk agama. Dia dapat petunjuk sebab agama dia lah yang menyelamatkan dia. Contoh, dia tengok cerita Mak Leha pukul 7 tu kan. Tiba-tiba orang azan, hayya 'alas salat. Kau slowkan sikit TV tu orang azan. Biar dia tak semayang pun. Sebab dia tahu dia ada agama. Sebab agama dia lah dia hormat. Dia mak ayah rambut color kuning, muka color hijau, dia pakai baju adik dia. Tu memang dia punya kerja. Tok ada sanak saudara dia meninggal. Dia nak pergi melawat saudara dia yang meninggal. Dalam hati dia fikir, takkan aku nak macam ni pakai. Rambut kuning, muka hijau. Habis nak buat macam mana? Dia pun ambil kain tutup kepala. Biar nampak jambul depan pun. Sebab apa? Sebab agama dia. Itu yang tiga. Hidayatul aqli. Kita hari ni dengar ada baru-baru ni restoran kan, yang ada mi kari ada daging babi. Orang Islam ni lain macam sikit. Dia dengar macam tu sensitif. Kalau riba, zina, minum arak tu kita tak nampak. Tapi kalau kau cerita masuk kedai ada babi, oi haram. Itu sensitif. Itu sensitif. Kalau tanya ayah saya yang sama duduk Sarawak ni dulu, oi, nak cari makan struggle tu. Masuk pergi dekat pasar Sibu tu, nak hari Sabtu Ahad. Nak hari Sabtu Ahad pasar Iban nama dia. Kalau dekat Waf Express Sibu tu macam-macam makanan eksotik jumpa kat situ. Kita masa mula-mula lalu kat situ kita tak biasa. Rupa-rupanya mak ayah dia pegang katak macam tu, dia potong depan kita. Allah, pisang tu. Jam teruk. Ular tengah terketik-ketik pun dia siap macam tu. Bukan eksotik. Hidayatul din, agama. Hidayatul yang keempat tadi, hidayatul akli. Kita boleh banding beza. Ayya'rifu ma yanfa'u wa la yadurru. Yang manfaat buat, yang mudarat tinggal. Itu hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 benda ni mak ayah semua interaksi dengan mata, kepala, perbuatan. Dan yang paling tinggi sekali, al-hidayatut taufiq wal ma'unah. Saya cakap ni mak ayah dalam lebih kurang berapa minit dah ni, setengah jam. Setengah jam ni daripada saya anggarkan ada kot 50 orang, belum tentu 2 orang pun yang boleh faham apa yang saya cakap dari awal sampai sekarang. Ketika Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syafi'i Hanbali, Imam Maliki rahimahullahu ta'ala, syarat nak jadi anak murid kau mesti kena hafal kitab Muwatta. Imam Syafi'i nak jumpa Imam Malik, dia serahkan kitab Muwatta, kau mesti kena hafal dulu. Imam Syafi'i, siapa-siapa nak jadi anak murid aku, dia ulur dulu 10,000 hadis, nak suruh hafal. Hafal, baru datang balik tasmid.
Maka ada seorang ni mak ayah 10,000 dia hafal. Satu perkataan pun tak tinggal. Tanya pula matan dia macam pun tak ada tinggal. Tanya pula perawi dia, susu galuh hadis dia, semua pun tak ada tinggal. Hebat. 10,000. 10,000 hadis mak ayah. Tapi selepas daripada dia tasmih, okey, semua cantik, baik. Dia tolak pula kitab satu lagi, 20,000. Tolak kitab pula 20,000. Uish, kenapa yang kedua ni lagi banyak banding yang mula-mula? Kan? Apa kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahawasanya yang 10,000 hadis yang kau hafal tadi itu adalah hadis maudhu', hadis palsu. Nah, hadis palsu rupanya. Dah kenapa tuan suruh saya hafal hadis palsu? Sebab engkau boleh beza mana satu yang buruk nanti, engkau dah tahu siap-siap. Berbanding engkau akan dapat pilih yang terbaik. Sebab itu hidayatul taufik wal ma'unah. Dengan petunjuk, hidayah dan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk buat yang baik. Sebab itu faedah ukhrawi ni mak ayah, melalui telinga ni. Kita hari ni kalau benda yang kita dengar, kita dengar. Pun ada kisah juga Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bila mana orang ni dia tahu, dia ni orang alim, berilmu, setiap kata-kata dia cermat, berhati-hati mak ayah. Satu ketika Imam Syafi'i ni mak ayah, dia nak pergi ke pekan, naik unta. Maka Imam Syafi'i ni naiklah unta sampailah di satu tempat. Tiba-tiba ada beberapa orang kepung dia. Ada beberapa orang ni kepung dia ni mak ayah. Bila ditanya, kenapa kau kepung aku? Aku nak tanya satu soalan. Kepung tu mak ayah hanya semata-mata nak tanya satu soalan. Soalan apa? Aku nak tanya kamu, wahai Imam Syafi'i, unta yang kamu naik sekarang ni kaki dia ada berapa? Kalau mak ayah nak jawab berapa? Imam Zaid contoh kan, nak pergi masjid, tiba-tiba ada orang tahan tepi jalan. Mam, nanti saya ada satu soalan. Imam sekarang naik motor, saya nak tanya, motor ni ada berapa tayar? Kita akan kata apa? Dia ni gila kot. Dia ni gila babi kot. Tapi apa Imam Syafi'i buat mak ayah? Dia turun daripada unta tu, kemudian dia buat apa? 1, 2, 3, 4. Dia kira satu-satu depan orang. 1, 2, 3, 4. Jawapan ni ada 4. Masya Allah. Baik, apa yang saya nak bagi tahu dekat mak ayah malam ni? Penerimaan kita dengan penerimaan orang alim mak ayah dalam menerima sesuatu maklumat biiznillah, bil hidayah wat taufiq wal maunah. Apa dia buat? Aku takkan keluarkan sesuatu perkataan dengan hanya sangkaan-sangkaan semata-mata. Walaupun benda tu adalah memang daripada apa yang kita ketahui. Unta, aku tahu kot-kot lah unta ni ada yang kaki dia sakit ke, ada yang cacat ke, dan kamu sekadar nak menguji ke? Maka aku nak betul-betul pastikan. Dia turun unta mak ayah, 1, 2, 3, 4. Kita hari ni mak ayah dengar cerita satu, kita punya kupasan bawang tu mak ayah, kulit ke kulit tu. Itu kata makcik Anin tu, bawang. Sebab apa? Dikupas kulit sampai dalam. Boleh beza tak mak ayah? Itulah faedah telinga ukhrawi.
Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, mensyukuri nikmat pendengaran. Dapur apa ni? Dan mensyukuri nikmat pendengaran itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang, seperti mengumpat, mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tidak baik, seperti bid'ah dan berbantah-bantahan. Seperti yang saya kata tadi, nikmat telinga, apa yang masuk dalam kepala otak dia ni mak ayah, simpan dulu, proses dulu sebelum nak keluar pula episod seterusnya. Maka dia akan betul-betul hadam, cermat dalam mengeluarkan kata. Maka inilah yang dituntut oleh ulama-ulama tasawuf. Bukan sebaliknya. Kita hari ni dapat satu berita mak ayah, ada orang demam. So, kenapa kau demam ni, so? Ada som belakang. Tak ada kena-mengena dengan hidup dan mati. So, kenapa kau demam? Hari ni tak ada cerita, aku tak boleh hidup, sakit-sakit badan. Sakit-sakit badan dia, tak dengar gosip ya. Ada orang macam tu. Dia tak boleh. Satu hari kalau tak ada cerita, tak boleh. Mesti ada kena rolling dia punya cerita. Mengumpat telinga. Dengar, dia ulas. Mengadu-ngadu segala perkataan. Dan yang paling bahaya, bid'ah. Bid'ah ni apa? Bid'ah ni kalau nak ulas mak ayah, dia akan jadi panjang. Tapi secara umumnya bid'ah ni apa maksud dia? Sesuatu perkataan, sesuatu perbuatan yang tiada permulaan. Kalau ikut daripada maksud bahasa, bid'ah. Al-bid'ah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tak ada lah, yang tak ada permulaan, tak ada awal, kemudian kita mengada-adakan perkara tersebut. Itu dari segi bahasa. Kalau dalam kitab Fathul Bari mak ayah, bid'ah ni kalau mengikut Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, dia kata bid'ah ni ialah satu perkara yang mana terbahagi kepada dua. Sama ada bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah. Apa maksud bid'ah mahmudah? Iaitu sesuatu yang mana dia selari dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mazmumah fa khalafa, iaitu perkara yang langsung tak ada kena-mengena dengan apa yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mak ayah bila sebut perkataan bid'ah ni, dia sensitif. Ni masyarakat kita penyakit hari ni. Baca Yasin boleh ke tak baca Yasin? Baca Yasin boleh, tak jadi masalah. Malam Jumaat sepatut baca Yasin, tapi kenapa hari ni buat kuliah? Haram, kapi AJK masjid. Jahanam mak ayah weh. Jangan buat macam tu, tak pasal. Dia tak kata kapi. Baca Yasin, nak baca hari-hari pun tak ada masalah. Dia masalah. Tapi keutamaan dia ialah menuntut ilmu. Nasib baiklah jawatan kuasa masjid, saya pun mak ayah, saya nak 2 kali je. 2 kali. Lagi 2 kali tu baca Yasin. Nampak 50-50. Cuba kalau Imam Zaid dia pergi hentam seminggu tu mak ayah. Silap-silap habis, tak pasal. Benda ni rakam satu Malaysia dengar. Allahu Akbar. Jangan ada faham. Okey. Maksud bid'ah dekat sini ada mahmudah, ada mazmumah. Apa yang mahmudah ni, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mahmudah, yang terbaik, yang selari dengan hadis Nabi SAW, perbuatan, perkataan, dia terbahagi pula pada 5, iaitu bid'ah wajibah, wa bid'ah muharrimah, wa bid'ah makruhah, wa bid'ah mubahah, wa bid'ah mandudah. Apa dia? Bid'ah yang wajib,
bid'ah yang haram, bid'ah yang sunat, bid'ah yang makruh, bid'ah yang harus. Baik. Ini selingan jemaah yang selingan ni. Kita nak tengok realiti bid'ah hari ni. Realitinya apa yang kita buat ni, kalau betul orang kata mana boleh, kita kena baca Yasin, kalau tak kafir. Jangan. Baik. Saya nak tanya, bid'ah yang wajib. Apa maksud bid'ah yang wajib? Zaman Nabi SAW benda ni tak belajar pun. Tak ada. Benda ni tak ada pun. Tapi zaman kita mak ayah wajib kena buat. Apa dia? Dulu Al-Quran yang kita baca hari ni mak ayah, Al-Quran yang kita baca sebuku hari ni, zaman Nabi SAW tak ada pun perintah untuk kumpulkan Al-Quran. Baik. Tak ada. Malah Nabi larang. Nabi larang pada ketika itu. Boleh buka kitab Mustikah Hadis. Kenapa Nabi larang? Takut ayat-ayat Allah bercampur dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut bercampur. Tapi selepas itu Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, dia tengok ramai orang-orang yang hafaz Quran, ramai yang syahid dalam peperangan. Baik. Itu satu hal mak ayah. Tapi sebelum tu ada masalah lain. Apa masalah lain? Al-Quran yang dulu mak ayah langsung tak ada titik. Agak-agak kalau huruf ba, ta, sa, nya, nun, boleh beza tak mak ayah kalau tak ada titik? Boleh beza tak hari ni? Dah lah baca tanda pula tak ada. Dah lah tanda tak ada, titik pun tak ada. Dalam Quran hilang satu titik, lain terus bunyi. Bila lain bunyi, maksud dia pun beza. Ihdinas siratal mustaqim. Ha bulat. Apa sifat huruf ha bulat ni mak ya? Dada. Kalau ha tu, ha biasa ketawa tu, ha. Nampak? Dinaus. Sod bukan sin. Dinaf. Ada orang yang pakai gigi palsu, jenuh tangkap. Dinaf. Tak bagi betul. Dinaus siratal bukan ta. Nampak? Oi, jenuh. Maka kena belajar ilmu nahwu, tata bahasa, ilmu tajwid. Zaman Nabi SAW ada tak kena belajar tajwid ni mak ayah? Tak ada. Baik, saya nak tanya mak ayah. Orang kata, oi mana boleh, zaman Nabi tak buat benda ni, kita jangan buat. Bid'ah. Bodoh kepong. Orang Terengganu kata. Bodoh ketung. Sampai ke sudah tak tahu. Sampai bila-bila tak tahu, tak belajar. Nak belajar macam mana? Dengan kerek dia lagi, belagak lagi. Dah lah bodoh, sombong pula tu. Bid'ah wajib. Bid'ah sunat. Apa maksud bid'ah sunat? Bid'ah yang mana dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa mak ayah? Contohnya inilah kuliah agama ni. Zaman Nabi dulu ada baca kuliah agama macam ni? Tak ada, mana ada. Tak ada. Halaqah. Bid'ah makruh. Apa hukum makruh? Kalau kita tinggal dapat pahala. Kalau kita buat tak berdosa. Tinggal dapat pahala. Kalau buat tak berdosa. Bid'ah makruh maksud dia apa? Mencantikkan masjid. Ada masjid dia letak langsir. Ada masjid dia letak frame gambar. Ada masjid dia letak apa lagi? Oi, macam hotel 5 bintang. Ada masjid yang tempat air wuduk dia tadah tangan, air keluar. Itu zaman saya kecil masjid Shah Alam dulu. Pergi rombongan sambil belajar. Jenuh cikgu kepung mak ya. Nak ambil air semayang je sejam. Syok main air. Kejap ulur tangan, kejap ulur kaki, lepas tu ulur kepala pula. Budak-budak rombongan.
Itu semua bid'ah. Zaman Nabi tak ada. Kalau orang yang betul-betul nak ikut sunnah wal jamaah, memang ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari. Barang siapa yang buat selain daripada tu, kata Sayyidatina Fatimah, dia tertolak man ahdatha laisa minhu fahuwa raddu. Siapa yang buat selain daripada, maka dia akan tertolak. Tu maksud bid'ah. Orang kalau dia tafsir hadis tu semata-mata, maka kalau ikut baca Yasin malam ni pun bid'ah juga. Sebab zaman Nabi tak ada buat. Tapi dia tak lari daripada sunnah Nabi SAW. Tapi hari ni nak membetulkan, ni mak ayah nak membetulkan. Bukan kata kita kena baca Yasin malam Jumaat, tak baca kafir atau jam. Kena baca Yasin malam nisfu Syaban 3 kali. Kalau tak baca, pendek umur. Sebab apa? Dekat situ ada minta sihat, minta murah rezeki, minta ni kan, niat kan. Kena buat. Tok-tok hari tu ubah, buat ceramah pula, tak baca Yasin 3 kali. Kita pun start motor kona balik. Marahnya kita pun. Jangan macam tu. Sebab itu disiplin ilmu mesti kena hati yang terbuka. Baik, hadirin hadirat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, Allah beri hidayatul khawas mak ayah. Hidayah persekitaran. Allah kurniakan pada saya hidayatul khawas, petunjuk alam sekeliling. Apa yang Allah bagi saya malam ni mak ayah? Ada jemaah dia mula betulkan dia punya duduk, buntut dia ke kanan, buntut dia ke kiri. Itu tanda dia ustaz kena berhenti. Ada? Boleh? Cukup kan? Boleh lagi? Daripada 49 orang saya kira seorang je kata boleh sambung. Dah lah 2 minggu sekali, Baik, mendengar suara perempuan dan muda remaja jika ditakuti berlaku fitnah kepada dia. Suara yang menggoda, suara yang datang dekat telinga kita, I love you contoh. Dia jadi fitnah. Tapi itu semua berdasarkan kepada hati. Kenapa Ustaz kata berdasar pada hati? Cuba bagi I love you kepada 5 generasi. Maksud I love you kepada 5 generasi. Kita pilih lingkungan umur 20, 30, 40, 50, 90. I love you 20. Sedap dengar mak? Tak. 30. Okey lah. 40. Hai. 50. Buang terbiak kot. 90. Cuba cek bapa engkau tu dia sihat ke tak? Bagi boleh faham tak saya cakap? Kau dengarlah apa pun. Tapi yang menilai ni apa? Hati. Sebab tu saya bagi contoh ni, contoh umum lah. Contoh umum. Mendengar alat-alat permainan yang diharamkan seperti serunai, gendang, dan engkau jangan tertipu disebabkan ada pihak yang menghalalkan mendengar umpama serunai itu kerana pendapatnya itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Muzik, lagu-lagu yang kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah mak ayah, lagu-lagu yang membawa kepada kelalaian. Sebaiknya lagu yang boleh memberi keinsafan. Itu tak jadi masalah. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau cinta agungku, Nabi Muhammad pesuruhmu. Itu waktu lagu saya darjah 6 tu mak ya. Waktu camp motivasi nak ambil UPSR, dia nak bagi kita melaung. Kita melaung bukan sebab lagu tu, melaung sebab nak balik rumah, nak jumpa mak bapak. Tapi lah tersentuh jugalah.
Masa tu pula waktu tu ada Al-Arqam, anak kepada Muhammad Asy'ari Muhammad tu, perempuan, dia buat ada nasyid juga, Mawaddah. Dia punya suara mak ayah, Allahu Akbar, insaf dengar kali pertama. Terus rasa nak buat baik, tapi lepas tu jahat balik. Tapi aku khatib. Suara orang perempuan, suara orang perempuan. Jadi Allahu Akbar, kembali kepada Allah. Itu tak jadi masalah. Yang jadi masalah mak ayah sikit-sikit bunuh diri, sikit-sikit bunuh diri. Itu jadi masalah. Sikit-sikit lautan api sanggup ku renang. Dia minum TO pun tiup, TO panas pun tiup. Ini lautan api sanggup ku renang. Jangan buat pasal. Semua tu berdasarkan pemahaman daripada hati. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, saya berhenti setakat tu mak ayah. Berapa bulan? 3-12. Kesimpulannya, apa yang kita dapat pada malam ini, insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama sekali kita dapat tahu hakikat pendengaran yang Allah beri kepada kita. Nikmat telinga. Nikmat telinga mak ayah. Telinga ni sebahagian ulama ada yang memiliki tapi tak menikmati. Ada yang menikmati tapi tak memiliki. Ada yang memiliki dan menikmati. Ada yang dia tak milik dan dia tak nikmat. Kita mana satu? Allahu a'lam. Mana satu kita? Adapun nikmat telinga ini mak ayah adalah sesuatu yang mana diberikan pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita semua, dan adalah menjadi tanggungjawab pada kita untuk pilih yang mana satu baik buat, yang mana satu buruk tinggal, berdasarkan petunjuk taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun bagaimana kita nak mensyukuri, cara kita nak bersyukur dengan apa yang Allah beri. Sebab saya sebut tadi, martabat syukur lagi tinggi daripada martabat sabar. Cara mana nak bersyukur? Mak ayah boleh tengok, kalau kita ni suka mengadu mengumpat apa semua, ambil dah akhlak daripada Asy-Syaikh Al-Imam Ghazali, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jangan buat sebarang, jangan ambil sebarang, jangan terima sebarang. Lebih baik diam daripada kita buat apa-apa yang tak baik. Dan seterusnya mak ayah, sekali lagi saya mohon maaf jika ada sekiranya penyampaian saya pada malam ini ada yang tidak memenuhi cita rasa mak ayah semua. Akan tetapi ini daripada usaha saya untuk beri kefahaman tentang agama. Allahumma faqihna fid din, supaya kita semua tak dapat banyak, sikit pun jadilah untuk kita kembali kenang bahawasanya 3 asbab kenapa kita berada di rumah Allah pada malam ini. Yang pertama, sebab Allah pilih. Yang kedua, berkat atas selawat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, pada mak ayah, doa mak kita dulu hari ni Allah makbulkan ni. Maka kalau kita sia-siakan hidayah, petunjuk taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala malam ni mak ayah, maka kita di kalangan orang-orang yang rugi. Afala fi anfusikum afala ta'qilun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu semua ada dalam diri kita sendiri, tapi kita tak nak berfikir. Oleh yang demikian, hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, akhir kalam, saya mohon maaf jika ada kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan. Sekali lagi, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa da'atin la yustajabu laha. Ya Allah, jadikanlah orang yang mendengar kata-kata kami pada hari ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang yang memandang wajah kami pada hari ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah akhlak dan tingkah laku kami sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, sibukkanlah kami dengan perkara-perkara kebaikan
kebaikan dan janganlah kau sibukkan kami dengan perkara-perkara kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الصلاة